Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ibadati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا سيدنا وعبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Istriku dan anak-anakku sekalian, marilah sama-sama kita memperkukuh takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah sebulan kita menjalani ibadah puasa dari bulan Ramadan, maka pada hari ini marilah kita memperbanyakkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda kegembiraan serta kejayaan diri melawan hawa nafsu selama sebulan. Justru marilah sama-sama kita menghayati khutbah yang bertajuk Idul Fitri, mengisafi diri menuju reda ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Istriku dan anak-anakku sekalian, hari ini kita menyambut Idul Fitri dalam suasana berbeza. Tidak seperti mana tahun-tahun lalu. Dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tetap disambut dengan suasana gembira di rumah dengan mengadakan solat sunat Idul Fitri bersama-sama ahli keluarga. Sebagai umat Islam, kita yang di sebalik ujian ini sudah tentu ada hikmahnya yang tersendiri. Namun kita harus dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi, kita telah berjaya mengharungi bulan Ramadan Al-Mubarak dengan melakukan pelbagai ibadah, bersolat tarawih di rumah dan bertadarus bersama-sama keluarga termasuk secara online dengan rakan sekerja. Oleh itu, di pagi Idul Fitri Al-Mubarak yang penuh syahdu ini, dalam tempoh PKPB, marilah kita memperbanyak kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama keluarga, kerana inilah tanda kesyukuran kita dalam melaksanakan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Sesungguhnya kita digalakkan untuk mengagungkan Allah kerana ianya petanda hidayah daripadanya. Ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Istriku dan anak-anakku sekalian, Idul Fitri yang kita sambut ini adalah jambatan terbaik untuk menuju pengabdian kepada Allah. Setelah sebulan berjuang melawan hawa nafsu, kini kita adalah insan yang bersih, suci dan kembali kepada fitrah. Justru marilah kita meneguhkan keimanan kita kepada Allah dengan mengisafi diri dan memelihara hubungan kita dengan Allah. Ini termasuklah dengan menghitung diri berapa kali kita merujuk kepada Allah tatkala kita menghadapi masalah. Berapa banyak usaha yang kita lakukan ketika mana berhadapan ujian, sama ada yang pahit atau manis yang digunakan pada kita. Bukankah kita ada panduan yang jelas dan diajar oleh Rasulullah SAW betapa kita harus berani dan yakin dengan ujian adalah sebagai satu cara untuk Allah didik kita. Adakah kita mempelajari sejarah betapa Islam telah mendidik kita agar berusaha sebaik mungkin untuk menghadapi ujian ini? Begitulah Islam telah mengajar kita bagaimana harus bertindak dalam berhadapan dengan ujian wabak dan bala. Ini jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha yang pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai wafat tahun lalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud,
bahawa itu adalah azab Allah yang diutuskan kepada sesiapa yang dikehendaki, dan Allah menjadikannya rahmat pada orang-orang yang beriman. Tiadalah seseorang yang ditimpa bencana wabak ini lalu dia tinggal dalam negerinya dengan sabar dan percaya kepada takdir Allah. Tidaklah menimpanya, melainkan mengikut ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Percaya dia mendengar kelebihan mati syahid. Riwayat Al-Bukhari. Justru kita seharusnya melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah. Jadikanlah kita dalam mengharungi bulan Syawal sebagai satu permulaan dalam meneruskan kehidupan yang terbaik sebagaimana yang dituntut oleh Islam. Dapatkan hubungan silaturahim sesama sanak saudara, jiran tetangga dan sahabat handai kerana Allah dengan cara yang dibenarkan. Jangan jadikan Syawal sebagai bulan pembaziran makanan dan melakukan semula pelbagai dosa. Buang segala sifat buruk yang telah kita lakukan, seperti menyebarkan berita-berita palsu ataupun menabur fitnah. Semoga usaha kita dalam meningkatkan kesedaran ini akan menjadikan kita insaf diri dan menuju reda Ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Istriku dan anak-anakku sekalian, mengakhiri khutbah Idul Fitri pada pagi ini, marilah sama-sama kita mengambil iktibar beberapa pesanan dan nasihat seperti berikut. Umat Islam hendaklah meyakini bahawa Idul Fitri adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib disyukuri. Umat Islam hendaklah mengisafi diri dengan istiqamah dalam melakukan perintah dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam hendaklah sentiasa bersabar dan memperbanyakkan solat agar pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dapat diperolehi sepanjang masa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan solat. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahillazi an'ama ala ummati Muhammadin bi ni'matis siyam wa ja'ala al-'ida bahjataha 'ala mada sinina wal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Istriku dan anak-anakku sekalian, marilah kita memperbanyakkan doa dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa tawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfazna bi 'aini 'inayatika rabbaniyah wa bihifzi
وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سليمان سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك ولولي عهد سلامون Tengku Amir Syah Ibni Sultan Sarafuddin Shah Al-Hajj fi amnin wa salam wa afiyatin bimanika wa karamika ya zal jalali wa ikram. Allahumma atil umuruhuma muslihaini lil muwaffazafaina wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li fil huda wal rasyad. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال من العاملين والفائزين وكل عام وأنتم بخير. Jom. Belum dah. Allahu Akbar.